Najwa ada tak ada ni? Sekejap, tak ada je. Oh, Fazlin ada. Fazlin? Nur Fazlin Nadia. Hello. Sekejap. Hello pula. Ya, doktor. Fazlin nak tanya apa-apa tak? 3 soalan yang saya dah terang tadi. Tanya apa? Tanya tips lagi detail lah, doktor. Itu tak detail Mana boleh, bila soalan pun mana boleh detail, sebab semua formula dah ada. Awak bukan nak kena hafal formula pun. Saya beritahu topik-topik je lah apa yang keluar. Kalau boleh lah, kalau tak boleh tak apa. Kalau Fazlin nak detail kena ni lah, PM tepi. Tapi belum tentu saya jawab lah. Saya kata PM tepi, semua orang PM tepi ni. So dah detail lah tu, saya dah beritahu spesifik apa topik-topik yang keluar kan. So biasa macam kalau tengok example ataupun soalan tutorial inverter kan. Biasa dia berkait macam tu, dia akan suruh. Okay. Mana kalau kita nak evaluate dia punya performance, memang kita akan tengok pada dia punya THD kan. Kalau bisa calculation dia, kalau tengok example tadi kan. Contohlah calculation example yang ada kat sini. Okey, kat sini kebetulan dia tak tunjuk nak kira THD, THDV, THDI. Tapi kalau sebelum ni saya ada tengok tunjuk example yang dalam, saya gunakan example dalam buku teks hari tu kan. Okey, yang kira THD, kira power absorbed by load, semua tu lah. Dia akan bentuk soalan dia akan macam tu lah, berkaitan dengan harmonic calculation, macam tu bentuk soalan dia. Jadi you boleh tengok benda-benda macam tu lah. Okey, jadi kemudian satu lagi soalan inverter. Ni soalan yang soalan tak tahu nombor berapa, tapi satu lagi soalan berkaitan dengan inverter. Ni soalan design. Soalan design. Ini pun single phase inverter. Maksudnya apa? Maksudnya tak ada three phase inverter lah. Hore. Kan? Siapa yang minta soalan three phase inverter tadi, minta maaf lah, saya tak dapat nak tunaikan. Jadi kedua-dua soalan inverter adalah berkaitan dengan single phase. Sukalah awak semua tak payah baca chapter modul nombor 8 tu kan. Modul yang last sekali tu kan. Okay, so satu lagi soalan inverter juga berkaitan dengan single phase inverter menggunakan teknik PWM. So kalau PWM dia boleh jadi unipolar ataupun bipolar lah. Bezanya apa? Bezanya table dia berlainan dan dia punya lokasi harmonik berlainan. Tu je bezanya. Okay, kalau you faham konsep harmonics, sebab kalau you kena faham konsep harmonics lah. Okay kan, bipolar dengan unipolar. Tengok. Okay, of course lah bipolar dengan unipolar kaedah dia berlainan. Okay, tapi apa beza dia? MA dengan MF still sama. Okay, MA dengan MF still definisi dia sama. Jadi bila dah tahu MA dengan MF, ni table yang awak kena faham. Okay, dia boleh sama ada dalam bentuk table ataupun boleh dalam bentuk frekuensi spektrum lah. Okay, kalau frekuensi spektrum dia hanya spesifik untuk that particular MA saja. Contoh, ini untuk MA sama dengan 1. Kalau MA sama dengan 0.5, awak tak boleh pakai frekuensi spektrum yang ni. Sebabnya frekuensi spektrum dia lain. Jadi kalau soalan tu kata MA sama dengan 0.5, so awak gunakan frekuensi spektrum yang tu lah, jangan gunakan yang ni. Tapi kalau bentuk table, table pula dia boleh gunakan untuk semua MA, untuk semua linear MA. Saya dah terangkan tentang linear modulation range kan, daripada 0 sehingga 1. Dia boleh gunakan 0, 0.1, 0.2, 0.5 hinggalah MA sama dengan 1. Tapi dia cuma beri awak untuk the first 3 punya komponen lah. The first 3 row lah. N sama dengan 1, N sama dengan MF dan juga N sama dengan MF plus minus 2. Maknanya kalau contoh kalau kita refer kan kat sini MA sama dengan 1, dia cuma pada bahagian yang ni. Ini fundamental V1, kemudian ni yang dia punya harmonics. Jadi kat sini kata harmonic kalau MF plus minus 2, maknanya yang tepi ni lah yang dia punya sideband ni.
Okey, yang MF yang panjang ni, yang tengah-tengah. Jadi kalau nak kalau dia lebih spesifik, jadi table ni akan lebih panjang lah. Contoh kat sini ada MF plus minus 4. Contohnya yang 4 ni maknanya cover yang kecil ni lah. Yang kecil belah kiri belah kanan. Yang kat sini pula maybe 2 MF. 2 MF plus minus something macam tu. Jadi kalau dia nak dia nak cover lagi banyak gerombolan, dia table dia lagi panjang lah. Tapi biasanya dalam analisis dia hanya setakat first or second lah, maksimum pun 2 lah. First or second group of harmonics only. Itu kalau untuk bipolar switching. Dia maknanya dia punya harmonics yang terhampir adalah pada kedudukan MF. Jadi kalau MF awak sama dengan 100, jadi 100 darab dengan fundamental frequency 50. Maknanya kalau 100 kali 50, 5,000. Dia akan berada pada 5,000 Hz. Kemudian kalau unipolar pula, table dia lain. Jadi kalau soalan tu unipolar, jangan awak gunakan table bipolar pula. Kalau soalan tu bipolar, jangan gunakan table unipolar. Jadi table ni you boleh gunakan. Kalau untuk unipolar pula, tengok dia punya fundamental kat sini. Fundamental dia mesti sama juga. Katakan 50 Hz, sinilah 50 Hz. Tapi dia punya harmonics, kalau unipolar, dia twice of MF. Dia 2 darab dengan MF. Kalau tadi, saya kata, kalau tekan kita punya MF sama dengan 50, you punya MF sama dengan 100, saya kata 100 tadi kan. Jadi 100 kali 50. Jadi 5,000. Tapi kalau unipolar, kalau MF awak sama dengan masih lagi 100, jadi awak punya harmonics adalah 2 MF. Jadi 200. 200 kali 50 sama dengan 200 kali dengan 50 sama dengan berapa? 10,000. Betul ke? Saya punya formula tadi 100 kali 50, 5,000. Kalau 2 kali 100, 200 kali dengan 50, 10,000 lah. Maknanya betul lah, dari 5,000 sekarang ni 10,000. 2 kali ganda. Jadi dia punya harmonics located at twice of MF. Itu beza dia. Jadi kemudian berapa magnitude dia? Magnitude dia gunakan ni lah table ni. Ataupun tengok daripada sini. Kalau tengok daripada sini, you boleh anggap lah 0.2 apa. Contoh yang paling tinggi ni. 0.22. Macam tu. Kalau gunakan table yang atas ni. Jadi nak guna table kena pastilah MA awak berapa. MA awak berapa. Jadi gunakan kolom yang tu. Jadi question yang inverter yang ni is relate to the design of inverter to meet design criteria. Biasanya design criteria dia berkaitan dengan contohlah dia dah tentukan berapa THD current yang dia benarkan. Contoh dia nak THD current is less than 10% ataupun less than 5%. So you need to design your inverter. Maknanya bila you design, maksudnya you kena so you kena tentukanlah berapa dia punya MA, MF, dan kemudian evaluate dia punya harmonics. Supaya nanti you boleh verify yang you punya design tadi memenuhi dia punya design kriteria. Ini pun saya ada contoh bagi perbincangan tentang design question. Kalau you tengok kita punya lecture yang last tu, kalau yang last tu, saya pun ada sentuh tentang soalan yang design tu. Boleh tengok balik soalan tu. So that's it. Itulah 4 soalan untuk power electronics final exam. Dah 12 minit. Fazlin. Apa lagi? Fazlin. Fazlin. Dah okey kot doktor. Saya nak tanya soalan ni. Tanya apa doktor? Bunyi muzik tu. Apa? Bunyi apa tu? Bunyi kipas lah doktor. Kipas tu bising.